أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berhimpun, beriktikaf dan berada di dalam majlis halaqah ilmu bicara sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala suburkan iman kita, dianugerahkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita, para malaikat melebarkan sayapnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rahmatnya. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi hamba yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, bagi menambahkan lagi keberkatan majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab pada muka surat 360 yang bawah sekali, perenggan yang bawah sekali, 360. Di dalam tajuk, pada tajuk membicarakan tentang pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Ka'ab bin Al-Ashraf, dia di antara pembesar Yahudi Bani An-Nadir. Dia di antara pembesar Yahudi yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kemuncaknya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menawarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka tampillah Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dan juga Abu Nailah dan juga beberapa orang sahabat lagi yang mereka ini telah menawarkan diri untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf la'natullahi alaih. Dan kumpulan ini tuan-tuan telah mengadakan rancangan satu pertemuan yang khas, kan? Nak bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ni bukan senang, kerana dia ni tuan-tuan seorang yang kaya raya, seorang yang ramai pengikutnya. Bahkan kalau diikutkan package, package seorang yang cukup lengkap itu ada pada Ka'ab bin Al-Ashraf. Bukan sekadar seorang yang tampan wajahnya, kan? Tapi dalam pada masa yang sama dia juga seorang yang kaya raya. Tak cukup dengan itu, cukup bijaksana. Dia seorang yang pakar dalam menulis syair. Jadi package. Nak sebutkan tuan-tuan, biasanya kan, sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi dijadikan manusia itu lemah. Setiap daripada kita ni kalau ikutkan memang tak sempurna lah. Mana ada manusia itu sempurna? Tak ada yang sempurna melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cari orang yang betul-betul package, kan? Dia orang yang pandai bercakap, kan? Orang yang pandai bercakap tak semestinya dia pandai buat kerja. Kadang-kadang macam tu. Ada orang dia pandai buat kerja, tapi bila suruh bercakap
kan, 1 minit pun dah berpeluh dia. Ada macam tu. Ada orang pandai ceramah, kemudian habis ceramahnya minta naik imam, macam nak pingsan dia. Kan, dengar ceramah sedap sangat, tiba suruh jadi imam, kan, baca inna ataina pun menggigil-gigil. Tapi ada yang imam bukan main sedap lagi baca, masya-Allah, bila suruh ceramah pula dia pula macam nak pingsan. Jadi itulah kurang lebihnya manusia ni, dia memang ada kelemahan, dia tak sempurna, subhanallah. Cumanya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan antaranya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, dia seorang Yahudi yang kalau ikutkan pakej lengkap, hartanya, rupanya, begitu juga dengan kebijaksanaannya. Tapi dia telah menyalahgunakan segala nikmat itu pada memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi harta kalau tak kena pada orang yang salah, memang dan hartanya itu akan menjadi pendakwa kepada dia. Begitu juga dengan kuasa. Jadi tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, pada suatu malam bulan terang, iaitulah 14 Rabiul Awal tahun 3 Hijrah, kumpulan ini pun berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengiringi mereka sampai di Baqi' Al-Gharqad, iaitu dah di kuburan Al-Baqi'. Nabi SAW punya rumah itu lebih kurang di maqam Nabi SAW sekarang. Jadi lebih kurang perjalanannya Nabi SAW iring sahabat-sahabat ni sampai di Al-Baqi' Al-Gharqad. Dan di situ Nabi SAW memberikan arahan kepada mereka agar berjuang di atas nama Allah SWT. Pergilah dengan nama Allah. Dan Nabi SAW mendoakan kepada para sahabat Nabi, kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW pulang, solat dan berdoa untuk mereka, doa kepada Allah untuk mereka. Jadi dalam perjuangan ni bukan doa kita saja, kan? Mintalah kepada orang tua, mintalah kepada tok-tok guru, mintalah kepada alim ulama untuk mendoakan kejayaan kita. Ini nak musim peperiksaan. Macam itulah yang biasa dilakukan. Ada majlis bacaan Yasin, tuan-tuan, minta kepada orang-orang alim, doakan agar semoga dipermudahkan menjawab soalan di dalam peperiksaan. Kiranya lebih kurang macam perjuangan. Baik. Kemudiannya, tuan-tuan para jemaah sekalian, sampai sahaja di kubu Ka'ab bin Al-Ashraf, lalu Abu Nailah pun melaung memanggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab pun bangun turun. Bila nak turun, isterinya yang baru dikahwininya merasa berat hati, ada rasa insting, ada Allah Ta'ala campakkan rasa kepada para wanita ni. Dia luar biasa, tuan-tuan, subhanallah. Jadi dia rasa sesuatu tak sedap hati dia. Dia tanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, suaminya, "Ke mana kamu nak pergi saat ni? Aku mendengar suara seperti akan terjadinya pertumpahan darah." Lalu Ka'ab bin Al-Ashraf menjawab, "Dia itu saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuku Abu Nailah. Orang yang dermawan kalau dijemput untuk berjalan malam, nescaya pasti disahut." Kemudian dia pun keluar dan dengan memakai harum-haruman yang disembur di kepala. Jadi sebelum dia nak keluar kepada sahabat-sahabat ni, dia pakai dulu wangi-wangian. Dia pakai sembur minyak wangi dia, dan minyak wangi Ka'ab bin Al-Ashraf ni dia teramatlah wangi, tuan-tuan. Dia bukan harga yang RM5 punya. Kalau hari ni, kalau tuan-tuan masuk, kalau dekat Mekah lah, nampak Quraisy sebagai contohnya, minta dia minyak ud ataupun minyak wangi yang disapu dekat Kaabah tu. Satu tola pun boleh cecah 10,000 tuan-tuan. Satu tola yang dia buat sapu dekat Kaabah, yang dia buat sapu dekat Hajarul Aswad, itu memang harga dia lain. Boleh minta minyak wangi ud, kalau tuan-tuan baiknya masuk kedai-kedai yang seperti Arabian Ud ataupun Abdus Samad Quraisy,
Ni lebih dia punya yang ada brand lah. Jadi minta kan minyak wangi yang dipakai oleh Imam Sudais sebagai contoh, ada nama dia. Memang satu tolak 30,000 rial. Tuan-tuan, satu tolak besar tu lebih kurang 30,000, masya-Allah. Memang mahal. Baik. Jadi bukan minyak wangi yang murah. Jadi orang kaya ni dia pakai minyak wangi dia, tuan-tuan, memang kalau dia lalu tu memang bau dah. Jadi dia sembuh minyak wangi yang mahal. Kemudiannya dia pun keluar pergi kepada sahabat-sahabat tadi. Kemudiannya muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum itu Abu Nailah telah berkata kepada teman-temannya, bila dia datang nanti, maka aku akan pegang rambutnya dan menghidunya. Bila kamu lihat aku telah dapat memegang kepalanya, maka tampil dan pukullah dia. Ini rancangan yang telah mereka rancang, macam mana nak bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudiannya apabila Ka'ab turun kepada mereka, dia pun berbual-bual beberapa ketika dengan mereka. Kemudian Abu Nailah pun berkata, hai Ibnul Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf maknanya Ibnul Ashraf, anak kepada Al-Ashraf, sudikah engkau berjalan-jalan bersama-sama kami ke lorong Al-Ajuz agar kita dapat menghabiskan baki pertemuan malam ini dengan berbual-bual? Ajak berjalan, kita sembang sambil berjalan. Jawabnya, kalau kamu mahu, apa salahnya? Lantas mereka pun keluar berjalan. Jalan mereka beberapa orang sahabat dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ketika sedang berjalan itu, Abu Nailah berkata, aku tak pernah lihat minyak wangi yang harum semerbak seperti malam ni. Kalau ikut pada kitab terjemahan ni, tak pernah lihat. Tapi sebenarnya tak pernah bau lah. Tak pernah bau lah, sedap sungguh. Jadi bila orang yang pakai minyak wangi ni, bila minyak wangi dia mahal, dia kalau boleh dia nak tahu, dia nak orang tahu dia pakai minyak wangi mahal. Wallahu alam kan. Jadi dia dah beli mahal-mahal, kalau boleh biarlah orang bau. Apa gunanya pakai minyak wangi mahal-mahal tapi orang tak perasan yang dia tu pakai minyak wangi yang mahal. Jadi biasanya kalau orang jenis pula macam Ka'ab bin Al-Ashraf, yang jenis suka bermegah-megah kan, dengan apa yang ada pada sisinya. Memang orang yang suka megah ni, tuan-tuan, dia suka apa yang ada pada sisinya, tak kira lah sama ada minyak wangi ke, harta ke kan, handphone baru beli sebagai contoh, keluaran terbaru. Jadi dia beli tu kan, satu dia belilah, satu lagi kalau orang yang suka megah ni, dia suka orang perasan dia baru beli, dia baru pakai. Jadi kalau orang tak perasan tu macam ada yang tak kena, baru beli kereta sebagai contoh, jalan. Jadi kalau boleh ada orang tegur lah, cantik kereta, kereta baru, bila keluar, jadi orang perasan. Subhanallah. Jadi bila dia berjalan, jadi bau minyak wangi dia tu sampai. Kata Abu Nailah, aku tidak pernah bau minyak wangi yang harum semerbak seperti malam ni. Yakni minyak wangi yang dipakai oleh Ka'ab bin Al-Ashraf. Memang wangi. Jadi kalau orang pakai minyak wangi, petah lagi dia pakai tu mahal, orang puji pula, dia pun naik seronok dia. Kalau boleh dia tunjuk, ni minyak wangi, so bau. Kemudiannya bila Ka'ab bin Al-Ashraf mendengarkan itu, megahlah dia, rasa bangga dia pakai minyak wangi mahal. Ada orang tegur pula. Lalu dia pun berkata, aku ada minyak wangi yang terharum di kalangan wanita-wanita Arab. Lalu Abu Nailah berkata,
bolehkah aku mencium kepalamu? Jawabnya, ya, silakan. Baulah. Lalu Abu Nailah memegang kepalanya, pegang kepala Ka'ab bin Al-Ashraf, kemudian menciumnya serta memberikan teman-temannya mencium bau dia. Mula-mula dia cium, dia tunjukkan kekaguman dia. Bila tunjukkan kagum, kena pula jenis orang yang suka megah, dia jadi seronok. Jadi seronok tuan-tuan, kena puji-pujian makin naik. Nampak Tuan Haji handsome malam ni contoh, kan, nampak Hajah cantik malam ni, jadi puji, jadi semangat bila kena puji. Kemudian walaupun dia jawab biasa je, kan, tapi bila dah kena puji naik seronok juga, masya-Allah. Fa subhanallah, bila dipuji, kan, jadi ditambah pula dengan sahabat-sahabat yang lain turut cium kepala Ka'ab bin Al-Ashraf, makin megah, makin seronok, masing-masing duk cium. Cium orang, sahabat sekian cium, wangi betul. Sahabat lain pun cium kepala. Sebab apa? Minyak wangi mahal, kan, memang tak pernah bau semerbak sebagaimana pada malam tu apa yang disembur di kepala Ka'ab bin Al-Ashraf. Sebab minyak wanginya memang betul-betul mahal, tak ada pada orang lain. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Kemudian dah habis sahabat-sahabat ni cium, mereka pun berjalan lagi. Bila berjalan lagi, Sayyidina Abu Nailah berkata lagi, bolehkah aku cium lagi? Nak cium lagi, tak puas. Tadi dah satu round, sahabat-sahabat lain pun cium. Lalu tengah-tengah jalan minta cium lagi. Jawab Ka'ab, silakan. Lalu diulangi perbuatan seperti yang dilakukan tadi. Kemudian mereka pun berjalan lagi, kemudian Abu Nailah berkata lagi, bolehkah aku ulang lagi? Nak cium lagi. Jadi sampai 3 kali, tuan-tuan. Tadi round yang pertama Abu Nailah minta cium, kemudiannya sahabat-sahabat lain pun cium. Jalan pula Sayyidina Abu Nailah radhiyallahu anhu minta cium lagi, dengan sahabat-sahabat lain pun cium. Sampai yang ketiga, kan, minta cium lagi. Berapa kali cium. Jadi memang betul-betul di awang-awangan lah Ka'ab bin Al-Ashraf ni. Suka dengan puji-pujian yang dikenakan pada dia dan juga minyak wangi yang dia pakai. Kemudiannya muslimin, para jemaah sekalian, kali yang ketiga jawab Ka'ab, silakan. Tapi pada kali yang ketiga, Sayyidina Abu Nailah dimasukkan tangannya di celah-celah rambut Ka'ab. Rambut Ka'ab ni mungkin dia agak lebat, agak panjang, dimasukkan tangan dia dan di celah-celah rambut Ka'ab, dan kemudian digenggam erat rambut Ka'ab, dipegang betul-betul. Lalu dia pun berkata, giliran kamu menghabiskan musuh Allah ini. Tiba-tiba berceracak mata-mata pedang ke arahnya. Terus sahabat-sahabat terus sebagaimana yang mereka telah rancang setelah dipegangnya kepala Ka'ab bin Al-Ashraf, kan? Kemudiannya sahabat-sahabat lain pun terus masing-masing cuba untuk menikam mata pedang itu ke arah Ka'ab bin Al-Ashraf, tetapi masih belum dapat membunuh dia. Maknanya dia orang yang bertenaga. Lalu Muhammad bin Maslamah mengambil sebatang penyodok, lalu ditusuknya di bahagian perut bawahnya sehingga ke bahagian yang hampir dengan kemaluan. Cerita ni agak detail, tuan-tuan. Biasa kalau dibawa ke kubu Ka'ab bin Al-Ashraf, biasanya cerita ringkas. Di Madinah ada kubu Ka'ab bin Al-Ashraf, biasanya mutawif dia cerita ringkas. Dia Sayyidina Muhammad bin Maslamah datang, cium bau, kemudian terus bunuh.
Tapi kisahnya kalau dalam kitab detail sikit, bukan senang nak bunuh. Sahabat-sahabat ni cuba masing-masing untuk menikam tapi tak boleh, tak dapat. Sehingga Sayyidina Muhammad bin Salamah diambil satu penyodok, kan? Penyodok ni tajam lah. Lalu ditusuk di bawah perut Ka'ab bin Al-Ashraf yang hampir dengan kemaluan dia. Ketika itu barulah Ka'ab bin Al-Ashraf ni lemah bila disodoknya pada perutnya. Kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf seteru Allah itu pun jatuh dan terkorban. Sebelum itu dia telah menjerit dengan jeritan yang kuat sehingga menyebabkan semua kubur di situ memasang lampu. Kumpulan itu bila selesai dapat membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, dengan segera mereka bergegas pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Balik semua. Dah dapat bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, mereka pun pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Al-Harith bin Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang turut serta dalam komplot membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ni, saat dia nak menikam tu, terkena libasan sebahagian mata pedang para sahabat. Sahabat tengah sibuk-sibuk nak tikam, ada daripada mata pedang tu kena kepada Sayyidina Al-Harith bin Aus radhiyallahu anhu, sehingga menyebabkan dia luka dan berdarah. Dan apabila kumpulan itu sampai di Hurrah Al-Arid, didapati Al-Harith tidak ada bersama mereka kerana dia cedera. Sampai di Al-Hurrah, tengok sahabat Al-Harith bin Aus tadi yang berdarah tadi, tidak ditemui. Sahabat-sahabat yang lain semua dah jalan, ditemui, jumpa, tapi Al-Harith tidak bersama dengan mereka. Lalu mereka menunggu sejenak sehingga Al-Harith sampai. Kemudian mereka pun mengusungnya sehingga apabila sampai di Baqi' Al-Gharqad, akhirnya sahabat-sahabat ni sampai di maqam Al-Baqi' Al-Gharqad, lalu mereka pun bertakbir. Sahabat-sahabat semua bertakbir sampai aja di Madinah ataupun di perkuburan Al-Baqi' Al-Gharqad, mereka terus bertakbir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar takbir mereka. Nabi SAW dengar takbir. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar takbir para sahabat, sebab takbir ni dia isyarat kemenangan, dia isyarat kepada kemenangan. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila raya tu kita takbir. Raya, malam raya tu dah takbir dah. Jangan takbir sekarang, nanti orang ingat raya pula. Jadi takbir pada malam raya tu menunjukkan, memberi gambaran ataupun mengisyaratkan kemenangan kita, berjaya berpuasa sebulan di bulan Ramadan. Jadi memang isyarat kepada kejayaan. Dalam peperangan Badar pun macam tu juga, sahabat menang terus bertakbir. Ada sahabat yang memeluk agama Islam terus takbir. Dia isyarat menang. Isyarat menang dengan bertakbir. Takbir maknanya Allahu Akbar. Baik, muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila dengar sahabat-sahabat semua bertakbir Allahu Akbar, laungan Allahu Akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar laungan sahabat-sahabat, maka tahulah baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sahabat-sahabat ini telah berjaya dengan misi, yakni dapat membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, telah bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat-sahabat bertakbir, lantas baginda sallallahu alaihi wasallam turut bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya
bila dianugerahkan satu-satu kemenangan, takbir itu ianya menunjukkan bahawasanya kemenangan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan ini ianya dikembalikan kepada Allah, bukannya menang sebab kita. Tapi apa-apa pun yang paling maha besar itu Allah. Itu Islam, kan? Kita diajar apa-apa pun untuk kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pun bertakbir, dan apabila mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajah-wajah yang berjaya. Allahu akbar. Pujian Nabi. Nabi SAW puji kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang berjaya dengan misi ini. Memang bukan senang. Bukan senang nak jayakan misi ini. Apatah lagi misi nak membunuh seorang daripada kalangan pemimpin Yahudi yang sememangnya besar pengaruh dia. Orang kaya pula. Kita sebut di awal tadi package. Banyak pengaruhnya, siap ada kubu dia. Jadi bukan senang nak bunuh macam tu saja. Jadi ada rancangan yang rapi yang mereka mulakan, sehinggalah begitu juga diiringi dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya sahabat-sahabat ini berjaya dengan misi untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Nabi SAW sebut wajah-wajah yang berjaya. Mereka pun menjawab, dan wajahmu juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka campakkan kepala penjahat itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat-sahabat ni dah puji Rasulullah SAW, juga wajahmu, cahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ni pun campak kepala, terus campak kepala Ka'ab bin Al-Ashraf di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf. Nabi sallallahu sebut alhamdulillah. Puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Bila musuh Allah Subhanahu wa taala itu dibunuh, jadi boleh sebut alhamdulillah, tuan-tuan. Kan, kalau musuh Allah, bila kalah Zionis Israel sebagai contoh, kan, kalah dalam perang, sebut alhamdulillah. Terbunuhnya Benjamin Netanyahu, tak ada masalah, sebut alhamdulillah. Jangan tuan-tuan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan, sebut alhamdulillah, kan, sebab dia musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW sebut alhamdulillah, segala puji-pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf, serta meniupkan Nabi SAW bila dah puji Allah, kan, puji Allah Subhanahu wa taala di atas kejayaan sahabat-sahabat membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok sahabat Sayyidina Al-Harith bin Aus radhiyallahu anhu yang terluka dalam misi, agak parah luka, cedera sampai terlewat, maknanya terlewat bersama dengan sahabat-sahabat, sehingga ada sahabat yang mengusung dia. Jadi nampak Sayyidina Al-Harith ni dalam keadaan cedera. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan di atas tempat luka Al-Harith. Nabi SAW pun tiup tempat luka, Nabi SAW tiup. Ni mukjizat, tuan-tuan. Kalau dalam kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang-lubang di dalam gua Sur itu dengan kaki beliau radhiyallahu anhu, tutup dengan kain, dah habis, tengok-tengok ada lagi lubang, lalu ditutup dengan anggota tubuhnya, dengan kakinya, untuk menjamin ataupun untuk menjaga keselamatan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW terlena di atas
di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rupa-rupanya di situ ada binatang berbisa. Nak jadi cerita, kan, dah tutup semua. Tempat yang ditutupi kaki Sayyidina Abu Bakar tu kena binatang berbisa. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak terus menjerit, kan, kerana tetap, kan, Sayyidina Abu Bakar ni nak biar Nabi SAW ni terus, kan, supaya tidak terjaga daripada lena tidurnya. Tapi air mata Allah menitis di pipi Nabi SAW. Sampai Nabi SAW pun tanya, kan, kenapa hai Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar sebut bahawasanya dia disengat oleh binatang yang berbisa. Saat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahkan dengan air liur baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disengat, dan kemudiannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Ini mukjizat, tuan-tuan. Nabi SAW ludah dengan air liur baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Al-Harith bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiup. Ini mukjizat. Jadi kalau ada orang luka, tuan-tuan jangan pergi ludah. Tuan-tuan jangan tiup. Kan, sebab air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya ada syifa pada air liur baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada seluruh tubuh jasad Nabi, peluhnya baginda sallallahu alaihi wasallam, air liur Nabi SAW, bahkan pada hembusan Rasulullah SAW ditiup, tiup itu pun syifa. Kita kalau tiup takut, kan, jadi sakit pula. Jadi itu mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiup di tempat luka Sayyidina Al-Harith radhiyallahu anhu, lalu dia pun sembuh, terus sembuh. Tidak merasa sakit lagi selepas daripada itu. Dan kisah yang seperti ini sebenarnya banyak berlaku, tuan-tuan, pada sahabat-sahabat Nabi, terutamanya di dalam peperangan. Dalam banyak peperangan ada sahabat ni sampai mata jatuh. Mata tu sampai terjatuh. Nabi SAW angkat, letak balik mata tersebut di tempatnya, sembuh. Bahkan lebih clear daripada